Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini keadaan COVID di peringkat negara kita semakin meningkat. Bukan hanya dari segi peratusan jumlah yang terjangkit dah pun mencecah 1.7 juta orang, dan di samping itu mencecah sehingga 20,000 lebih yang didapati dalam satu hari yang terjangkit dengan coronavirus, dan kematian dianggarkan dalam lingkungan 200 lebih sampai ke 300 kadar kematian pada setiap ketika, setiap hari. Di peringkat negeri Sabah semakin meningkat keadaan dia. Membimbangkan kita bukan hanya kadar coronavirus yang sudah pun mencecah sehingga 3,400 lebih pada satu ketika dalam 2 hari yang lalu, dan kematian pun direkodkan sejumlah 40 lebih orang dalam satu hari, iaitu kadar yang agak terbesar didapati di peringkat negeri Sabah. Dan di antara perkara yang kita lihat ialah antaranya oleh kena langkah-langkah yang kita ambil itu bukanlah satu langkah yang agak positif, yang membolehkan untuk kita dapat bukan hanya mengurangkannya, bahkan juga untuk memastikan supaya rakyat dalam keadaan yang selamat, terkawal dan protected dari coronavirus ini. Oleh kerana kita sedar dan tahu hari ini di antara kawasan yang tidak mempunyai vaksin yang mencukupi ialah Sabah. Dan wilayah Sabah hanya memperolehi vaksin yang terendah di seluruh negara kita. Dan ini saya berharap sungguh bukan hanya kerajaan negeri, bahkan juga kerajaan pusat mengambil tindakan yang tegas tentang perkara ini untuk membolehkan supaya kita dapat menyelamatkan rakyat di peringkat akar umbi. Bayangkan peratusan yang dah pun divaksin second dose hanya dalam lingkungan 30 lebih peratus, ya, di antara yang terendah di negara Malaysia. Dan penyebabnya bukan hanya kemudahan yang tidak mencukupi, bahkan juga daripada sudut vaksinasi. Langkah-langkah ini tidaklah begitu agak menggalakkan, di samping 2-3 minggu yang lalu tidak mencukupi vaksin yang ada diperoleh. Ada setengah-setengah pusat untuk mendapatkan vaksinasi hanya membekalkan kepada mereka yang second dose. Kerana vaksin tidak mencukupi, mereka hanya memberikan kepada second dose dan first dose yang agak datang ramai. Mereka ini berharap sungguh agar dapat vaksin pada ketika itu. Tapi malangnya oleh kerana keadaan vaksin yang tak mencukupi, maka mereka terpaksa balik ke kawasan masing-masing. Dan ini sedikit sebanyak telah menjejaskan semangat mereka untuk datang kembali untuk mendapat vaksin, sehingga mereka cukup maklum dan yakin bahawa vaksin yang ada di kawasan-kawasan pusat vaksinasi itu mencukupi. Dan saya amat kesal dan bimbang langkah-langkah yang sedang dan telah diambil oleh pihak bukan hanya kerajaan pusat, bahkan juga kerajaan negeri untuk mengatasi masalah coronavirus COVID di Sabah ini. Saya berharap di antara langkah yang cukup kita harapkan ialah dapatkan vaksinasi yang sebanyak mungkin pada setiap hari. Tapi sebelum itu kita perlu pastikan supaya vaksin yang ada di peringkat negeri ini akan dapat diperoleh. Bukan hanya jenis vaksin yang mempunyai keperluan second dose, tapi juga kita perlukan vaksin yang boleh digunakan hanya satu dos. CanSino antaranya satu vaksin yang hanya digunakan sekali saja. Dan ini merupakan satu vaksin yang cukup kita galakkan oleh kerana kawasan wilayah Sabah merupakan kawasan yang agak besar. Bukan hanya ianya satu kawasan yang agak besar, bahkan juga kemudahan public transport yang cukup tidak baik, maka tidak menggalakkan orang-orang daripada luar bandar, kampung-kampung untuk datang ke satu pusat vaksinasi kalau mereka tanpa ada kemudahan pengangkutan, kemudahan transport, bahkan juga tidak ada jaminan bahawa bila mana mereka datang ke pusat itu, mereka akan mendapat vaksinasi yang mereka amat perlukan.
Jadi saya dah maklumkan dengan pihak yang berwajib sama ada di peringkat pusat, malahan juga di peringkat negeri, supaya mengambil langkah-langkah yang proaktif dan lebih komprehensif untuk membolehkan supaya kadar kematian, kadar yang terjangkit ini akan dapat kita kawal. Kita hanya mampu untuk mengawal keadaan ini sekiranya kita dapat vaksinasi seramai mungkin rakyat yang ada di Sabah ini. Dan saya berharap sungguh bukan hanya seperti yang saya nyatakan, vaksin yang satu dos, ada 2 dos kita perlukan, tapi kita perlu reach them out, sampai ke akar umbi, sampai ke kampung-kampung pelosok pulau-pulau yang ada, untuk membolehkan supaya kita dapat mengawal mereka. Di samping itu, kemudahan-kemudahan asas yang ada. Saya tahu ada pihak yang beranggapan bahawa itu bukanlah satu penyelesaian yang perlu kita sediakan untuk menjamin supaya mereka tidak terjangkit dengan adanya katil yang mencukupi. Tapi kita sedar kalaupun katil tak mencukupi, sekurang-kurangnya di antara penyelamat ialah oksigen yang ada. Ya, bekalan oksigen ini agak membimbangkan. Contohnya di peringkat Sabah, kita dapati hanya 3 bed saja, 38 ya, katil yang dibekalkan dengan oksigen yang membolehkan supaya mereka yang di peringkat stage 4 akan dapat dirawat sebaik mungkin dengan membekalkan oksigen kepada mereka. Tapi saya difahamkan keadaan ini tidak berlaku oleh kerana ketidaklengkapan dan tidak mencukupi oksigen yang ada di peringkat Sabah. Maka mereka telah mengambil langkah-langkah seperti melihat dari segi kumpulan umur yang ada. Contohnya bagi kumpulan 60 tahun ke atas, itu bukanlah satu keutamaan yang akan diberikan oleh pihak kesihatan di Sabah ini. Mereka cuba untuk menyelamatkan anak-anak muda mungkin dalam lingkungan 50-40 tahun ke bawah, manakala yang 60 ke atas bukanlah satu prioriti kepada mereka. Tidak harus berlaku dasar ataupun pendekatan seumpama ini di negara kita. Tidak mengira umurnya, tidak mengira bangsanya, tidak mengira sama ada dia berada di bandar maupun di luar bandar. Nyawa manusia perlu kita selamatkan. Maka saya berharap pihak yang berwajib akan dapat mempertingkatkan bekalan oksigen di kawasan Sabah ini untuk membolehkan kita merawat pihak-pihak yang terjangkit dengan coronavirus. Di samping itu, saya juga dapati bahawa di antara faktor penyebab oleh kerana jangkitan ini berlaku ialah oleh kerana border control yang perlu kita perketatkan, iaitu daripada negara jiran kita seperti Indonesia, begitu juga negara jiran kita daripada Filipina yang terkadang itu datang tanpa dikawal dengan begitu rapi. Mereka ni berkunjung datang dengan keluarga mereka, maka tidak menyedari hakikat mereka tidak divaksin, mereka juga turut membawa coronavirus ini. Jadi saya juga melihat daripada sudut di antara pihak-pihak pegawai keselamatan, contohnya Angkatan Tentera Malaysia ataupun anggota polis yang ada, yang kita mempunyai dasar mungkin 6 bulan, setahun, 6 bulan ataupun 3 bulan rotation daripada satu pengkalan ke satu pengkalan itu harus kita lihat semula. Ya, terkadang itu mereka berada di kawasan-kawasan yang jangkitannya cukup padat, cukup banyak, dan bila mereka ini dipindahkan ke pusat-pusat yang kita katakan green area ataupun kawasan yang agak rendah jumlah orang terjangkit, mereka juga membawa penyakit-penyakit coronavirus sehingga merebak ke kawasan-kawasan tersebut. Yang tidak kurang pentingnya seperti yang saya nyatakan ialah oksigen tadi itu. Ini di antara perkara yang kita serba kekurangan di wilayah Sabah, dan saya berharap bukan hanya pihak kerajaan pusat, bahkan kerajaan negeri perlu mengambil langkah yang proaktif untuk cuba mengatasi masalah ini supaya kita dapat menampung keperluan masyarakat kita dan menjamin keselamatan masyarakat tidak terjangkit dengan coronavirus. Di samping itu, saya juga menekankan supaya bekalan makanan dan juga bantuan kepada masyarakat di peringkat akar umbi, khususnya di kawasan luar bandar, masih lagi terdesak. Saya berharap kerajaan akan dapat mengambil langkah untuk memastikan supaya mereka ini mendapat bantuan secukupnya untuk membekalkan kemudahan asas makanan kepada keluarga mereka. Dan saya juga berharap agar usaha untuk membantu rakyat dan memulihkan negara kita daripada keadaan coronavirus yang semakin meningkat pada hari ini, keadaan ekonomi yang semakin teruk
di negara kita, peranan-peranan tidak semestinya pihak pembangkang ya ataupun ahli-ahli yang berhormat daripada pihak pembangkang masuk dalam jamaah menteri itu tidak penting kepada kita. Yang penting kepada kita ialah perkasakan kerjasama di antara ahli-ahli yang ada, sama ada Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri di peringkat akar umbi untuk membantu rakyat dan membantu negara kita mengatasi masalah ini. Empower those MPs and ADUN to play the role. Kerana mereka dah pun mengenali, mengetahui selok-belok keadaan kawasan yang mereka wakili selama ini dan mereka mungkin dapat didengari nasihat-nasihat mereka untuk menggalakkan rakyat turun untuk dapat vaksinasi kalau sekiranya mereka ini dilibatkan ya untuk diperkasakan peranan mereka untuk membolehkan supaya kita dapat galakkan seramai mungkin rakyat di peringkat akar umbi bukan hanya daripada sudut mendapatkan bekul makanan bahkan juga mendapatkan vaksinasi yang ada di wilayah Sabah ini. Dan saya berharap agar tindakan yang lebih berkesan dalam usaha kita untuk mengatasi masalah coronavirus di Sabah ini akan dapat ditingkatkan dengan peranan bukan hanya kerajaan pusat, bahkan juga kerajaan negeri. Terima kasih banyak.